السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sebelum ni kita baca banyak ayat mengenai tauhid ataupun perkara yang berhubungan dengan ras rukun akidah. Manakala ayat yang kita sedang baca ni ada hubungan dengan risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerasulan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, juga dikira dakwah besar bagi Al-Quran. Sebagaimana kita baca sebelum ni pada ayat 119 Allah Taala beritahu bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terpilih untuk menyampaikan kebenaran wahyu. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Bahwa kami telah memilih kamu sebagai rasul yang sebenar, sebagai pemberi berita gembira kepada orang yang boleh menerima seruan tauhid dan memberi peringatan dan ancaman kepada mereka yang masih degil. Wala tus'alu an ashabil jahim. Tanggungjawab ini adalah merupakan tugas besar kamu dan kamu tidak akan ditanya sebab penghuni neraka jahim kenapa mereka masuk neraka. Sebab masing-masing telah melakukan ikhtiar masing-masing. Dan kita telah baca mengenai muqaddimah Rasul akhir zaman melalui doa Nabi Ibrahim. Jadi ayat yang kita baca, sayaqul nusufaha, syubhat kesamaran mengenai Rasul. Syubhat pertama, kesamaran pertama, iaitu perpindahan kiblat. Jadi kalaulah Rasul ni adalah Rasul yang benar, kenapa kiblat tidak istiqamah? Sekali menghadap ke Baitul Maqdis, sekali menghadap ke Baitullah. Mana sekiranya Rasul ni adalah Rasul yang benar, tentu arah kiblatnya dia tidak akan berubah-ubah. Ini salah satu perkara yang mereka nak tuduh kepada Nabi kita, bahawasanya dia adalah bukan Nabi yang sebenar yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi kesamaran seperti ini pernah dilemparkan oleh golongan Yahudi ataupun golongan musyrikin ataupun golongan Nasara, ketiga-tiga terhadap kebenaran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kerana tuduhan-tuduhan ini, Allah Ta'ala adakan jawapannya. Iaitu jawapan perpindahan kiblat ada maksud dia. Dan kiblat merupakan arahan daripada Allah Ta'ala untuk semua hamba-Nya bertawajuh semasa melakukan solat.
Dan kiblat juga salah satu perkara yang boleh mengelirukan seseorang, kerana orang Islam menghadap ke batu. Orang Islam menghadap ke batu. Baitullah ni batu. Jadi apa beza dengan patung berhala? Itu pun batu. Jadi tentu sekali kita kena tahu perbezaan di antara patung berhala dengan batu. Ada 3 perbezaan yang kita kena tahu. Oleh kerana kiblat ini perkara yang kira pada segi pandangan zahirnya boleh membawa kepada syirik, maka Allah Ta'ala jelaskan berbelas-belas ayat atas tajuk adab kiblat. Sedangkan dia dalam kitab fiqh dia sebagai syarat saja, syarat sembahyang, bukan rukun sembahyang. Dia sebagai syarat. Mana duduk dalam kitab fiqh sebagai syarat sembahyang. Manakala dia dalam Al-Quran berbelah-belah ayat yang ada hubungan dengan kiblat ini Allah Ta'ala turunkan sebab perkara yang berlaku pada segi zahirnya semacam syirik pada Allah, semacam sembah patung berhala. Jadi Allah Ta'ala adakan ayat-ayat untuk diberi penjelasan mengenai hadap ke kiblat, hadap ke Kaabah. Kesamaran yang kedua yang mereka lemparkan kepada Nabi kita, tuduhan yang tak benar, iaitu bersa'i di antara Safa dan Marwah. Sedangkan di Safa dan Marwah itu ada patung berhala. Ada patung berhala. Kenapa ajaran tauhid yang dibawa oleh Muhammad SAW masih lagi mengekalkan sa'i di antara Safa dan Marwah, sedangkan ada pada tempat tu patung berhala? Jadi mengelirukan orang beragama tauhid, tak boleh patung berhala, tak boleh puja dan suruh patung berhala, tapi di Safa pun ada patung berhala, di Marwah pun ada patung berhala. Jadi mana-mana orang yang pergi untuk buat umrah, tentu sekali rukun umrah mereka tawaf 7 kali, bersa'i juga 7 kali. Jadi bersa'i di antara bukit Safa Marwah ada patung berhala. Jadi kesamaran ini dituju kepada Nabi kita SAW dan menyebabkan sesuatu yang boleh mengelirukan. Jadi Allah Ta'ala beritahu sebagai jawapan. Kita tengok jawapan pertama. Sayaqulu sufaha. Sebahagian ulama tafsir kata sin bermakna istiqbar, mana akan berkata golongan yang bodoh. Sufaha jamak pada safih. Safih mana bodoh. Akan berkata suatu hari orang yang bodoh, golongan yang bodoh. Daripada tafsir Kabir, siapa golongan yang bodoh? Dia tulis orang bodoh dalam ayat ni orang Mekah sendiri, musyrikin, Yahudi dan munafikin. Musyrikin Mekah sendiri, Yahudi dan munafikin. Itu pandangan dia. Jadi akan berkata suatu hari golongan yang bodoh terdiri daripada orang Mekah, begitu juga Yahudi yang berada sekitar Madinah, dan golongan-golongan munafikin yang berada dalam kawasan Madinah yang daif pegangan dia dengan agama. Jadi akan berkata golongan yang bodoh ini daripada manusia, ma wallahum. Kenapa? Apa yang memalingkan mereka? Perkataan ini adalah perkataan orang yang dikira bodoh. Ma wallahum, kata mereka, apa perkara yang memalingkan mereka, memalingkan orang Islam, Muhammad dan pengikut dia, an qiblatihim, daripada kiblat Baitul Maqdis, allati kanu 'alaiha, yang mereka menghadap ke arahnya suatu masa dulu. Nabi kita SAW berhijrah ke Madinah. Semasa hijrah diarahkan supaya menghadap ke Baitul Maqdis selama 17, kurang lebih 17 bulan, mana setahun lebih. Setelah menghadapkan Baitul Maqdis, kemudian diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya kembali menghadap ke Baitullah. Dalam perkara menghadap ni ada 2 pandangan. Sebagian ulama berpendapat masa Nabi sembahyang, semasa duduk di Mekah sebelum hijrah, sudah menghadap ke Baitullah. Apabila hijrah, lalu Allah Ta'ala arahkan Nabi supaya hadap ke Baitul Maqdis.
Selepas 17 bulan, Allah Ta'ala arahkan kembali Nabi kita hadap balik kepada Baitullah. Mana perpindahan kiblat 2 kali. Kali pertama ke arah Baitullah, kali kedua ke arah Baitul Maqdis. Mana begitu. Satu lagi pandangan ulama, Nabi semasa duduk di Mekah sudah menghadap Baitul Maqdis atas arahan Allah. Sudah menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab 2 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah, solat disyariatkan. Dan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian apabila sampai ke Madinah, Nabi juga terus menghadap ke Baitul Maqdis hingga 17 bulan. Setelah 17 bulan, barulah Allah arahkan baginda untuk menghadap ke Baitullah. Jadi satu perubahan berlaku. Satu perubahan menghadap kiblat. Jadi yang masyhurnya, pandangan pertama, iaitu asalnya Nabi sudah menghadap ke Baitullah dan apabila hijrah diarahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Selepas beberapa bulan, 17 bulan, Allah Ta'ala arahkan supaya kembali menghadap ke Baitullah. Jadi perkara seperti itu berlaku. Dan salah satu masjid yang dikira masjid itulah berlakunya perubahan kiblat, namanya Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Mana pintu masuk masjid adalah kiblat Baitul Maqdis. Dan kiblat sekarang ni ada kepada Kaabah. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada Nabi jawapan, qul katalah kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah, arah timur, arah barat. Arah tidak penting. Pentingnya ikut arah. Timur pun tak apa, barat pun tak apa, kemana saja pun tak apa, sebab milik Allah. Dia bukan hakikat sebenar dalam ibadat. Hakikat sebenar dalam ibadat adalah mengikut arahan. Mengikut arahan Tuhan itu ibadat. Jadi beritahu pada mereka, lillahil masyriq wal maghrib. Ini jawapan tegas. Beritahu, milik Allah, timur barat. Kamu apa peduli? Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala akan memberi pimpinan hidayah kepada siapa-siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Orang nak ikut perintah Allah Ta'ala, dia akan ikut jalan yang lurus. Tapi orang nak ikut perasaan dia, dia sudah dikira menyimpang daripada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah daripada pimpinan Allah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wa kadzalika kaf sini kaf li bayanil kamal. Ini satu pandangan daripada kalangan ulama. Ada kaf dengan makna tashbih, kaf tashbihiyah. Kaf dengan makna ta'liliyah. Kaf dengan makna serupa, seperti, kaf dengan makna kerana ataupun sebab. Satu lagi kaf li bayanil kamal. Seperti mana ayat ini kata sebagian ulama tafsir, kaf di sini memberi makna kesempurnaan. Dan bagi kesempurnaan itulah kami telah jadikan kamu umat yang afdal. Wasatan sini dengan makna umat pertengahan yang dengan makna afdal. Umat yang terbaik. Bagi kesempurnaan itulah kami telah jadikan kamu umat yang terbaik. Di antara amalan umat yang terbaik, iaitu akan menjadi saksi bagi semua manusia sebelum. Litakunu syuhada a'lana, supaya kamu akan jadi saksi kepada seluruh umat sebelum dia dengan nabi dia. Jadi umat akhir zaman akan jadi saksi apabila dipanggil nanti seluruh umat kabilah dengan nabi masing-masing. Nabi akan ditanya, adakah kamu telah menyampaikan seruan tauhid, perutusan daripada Allah supaya manusia mengesahkan Allah dan taat kepada Allah? Nabi semua menjawab pada zaman masing-masing, kepada kaum masing-masing, kami telah menyampaikan. Tapi umat menolak, membantah. Umat membantah, membohongi. Jadi Allah katanya, mana dalil kamu, para nabi? Jadi nabi pada zaman masing-masing dia akan jawab umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Jadi kaum mereka terkejut. Macam mana umat
akhir zaman menjadi saksi kepada umat sebelum. Mereka tidak ada. Maka kita semua umat akhir zaman jawab, kita menjadi saksi kerana Allah beritahu kepada kita melalui kitab yang ada pada kita. Pemberitahuan Allah cukup benar. Walaupun kami tidak ada zaman itu, tapi Allah beritahu pada kami pada zaman sekian-sekian Nabi dengan umat masing-masing. Ini ayat litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu akan menjadi saksi nanti kepada seluruh manusia di atas penyampaian seruan agama atau tauhid. Dan kamu pula wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul akhir zaman akan menjadi saksi ke atas kamu di atas pemberitahuan itu. Kamu akan dikira benar apabila Nabi kamu kata memang benar apa yang diberitahu oleh umat adalah betul, kerana perkara ini ada dalam kitab yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi. Jadi Rasul membenarkan kita semua, kita membenarkan Nabi-Nabi dahulu dalam menyampaikan seruan agama. Jadi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kemudian Allah Ta'ala beritahu hikmah di sebalik perubahan kiblat. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Ja'alna sini dengan makna sayyarna. Dan kami tidak ubah kiblat yang kamu pernah menghadap padanya semasa duduk di Mekah dahulu. Jadi wa ma ja'alna dengan makna wa ma sayyarna. Kami tidak ubah kepada kiblat Kaabah yang kamu dulu pernah menghadap kepadanya semasa fi Makkah, semasa kamu duduk di Mekah. Ada maksud kami ialah illa lina'lama, supaya kami boleh membezakan man yatabi'ur rasul, siapa betul-betul mengikuti Rasul yang mengikut ajaran wahyu daripada Allah, mimman yanqalibu ala aqibahi, berbanding dengan siapa yang berpaling ke belakang murtad. Jadi adakah orang ni ikut Nabi kerana orang ikut kiblat dia, atau ikut Nabi kerana ikut wahyu yang dibawa oleh Nabi? Mana ikut Nabi Muhammad SAW kerana Nabi itu ikut kiblat dia. Kalau tak ikut kiblat dia, dia tak akan ikut Nabi. Ataupun dia ikut Nabi betul-betul kerana Nabi itu Nabi Allah, dan Nabi akan ikut segala-gala yang diajar melalui wahyu oleh Allah. Jadi kalaulah tidak ada perubahan kiblat, mungkin mereka ikut Nabi atas dasar Nabi menyerupai kiblat. Jadi apabila ada arahan supaya menghadap ke kiblat Kaabah, jadi orang yang ikut atas dasar kiblat sahaja, dia akan murtad. Tapi kalau orang ikut Nabi, betul-betul ikut Nabi sebagai dia Nabi Allah, Nabi akhir zaman, dia tidak akan murtad. Jadi wa ma ja'alna al-qiblah allati kunta 'alaiha, kami tidak palingkan kamu, kami tidak jadikan kiblat Kaabah yang kamu pernah berpaling ke arahnya sebelum ini semasa di Mekah. Illa lina'lama, supaya kami boleh bezakan. Sini na'lama makna linumayyiza. Sebab Allah sudah tahu, kita saja tidak tahu, umat makhluk saja tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Jadi sini supaya kami dapat bezakan. Man yatabi'ur rasul, siapa yang betul-betul ikut Rasul kerana ia adalah Rasul akhir zaman, mimman yanqalibu ala aqibahi, berbanding dengan orang yang murtad ke belakang. Wa in kanat lakabiratan, sesungguhnya perubahan kiblat itu memang besar. Illa 'alal ladzina hadallah, berat dan besar bagi mereka untuk ikuti, kecuali kepada orang yang Allah bagi pimpinan hidayah. Orang yang Allah bagi pimpinan hidayah, apa-apa mereka boleh ikut. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ada soalannya, kata mereka, oleh kerana ada sebahagian daripada umat Islam ni dia telah mati semasa kiblat ke Baitul Maqdis. Kononnya apabila telah berubah kiblat, sembahyang-sembahyang yang mereka buat semasa Baitul Maqdis sudah jadi sia-sia. Sudah jadi sia-sia sebab salah kiblat, kata mereka. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kiblat mana-mana ia adalah arahan Allah. Sama ada ketika dia menghadap ke Baitullah semasa duduk di Mekah, ataupun untuk 17 bulan dia menghadap ke Baitul Maqdis semasa duduk di Madinah. Apabila sesuatu ibadat dibuat atas dasar perintah Allah, maka dia tetap makbul.
Yang menerimanya Allah sendiri. Jadi tiada pada hakikatnya tuduhan-tuduhan yang mengatakan ibadat yang dibuat semasa berada di Madinah sudah dikira sia-sia. Jadi Allah kata, wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah Ta'ala liyudhi'a, menyia-nyiakan imanakum, sembahyang kamu. Kenapa disebut iman? Kerana bukti atau alamat hakiki yang paling jelas bagi iman adalah sembahyang. Di sini hampir keseluruhan ulama berpendapat iman di sini bermakna sembahyang. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan sembahyang kamu yang kamu pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab ia juga daripada arahan Allah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap manusia ini maha menyayangi lagi maha mengasihani. Ayat seterusnya adalah ayat tasliyah kepada Nabi. Nabi memang suka kepada kiblat datuk nenek dia Nabi Ibrahim, iaitu Kaabah. Tapi oleh kerana arahan Allah, suka atau tidak suka oleh kerana arahan Allah supaya menghadap ke Baitul Maqdis, dia menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi semasa Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi sentiasa menunggu-nunggu ayat yang akan mengalihkan dia daripada kiblat Baitul Maqdis kepada Baitullah semula. Di sini Allah Taala adakan ayat berbentuk tasliyah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami biasa tengok wajah kamu mendongak ke langit. Wajah Nabi mendongak ke langit ni Allah Taala sentiasa tengok. Dalam tafsir kata taqalluba bermakna tengok ke langit. Mendongak ke langit untuk tunggu kalau ayat-ayat baru yang akan mengubah kiblat. Yang akan mengubah kiblat. Dalam tafsir sebut. Jadi kami tengok sentiasa wajah kamu mendongak ke langit, tunggu-tunggu takut ada perubahan daripada wahyu Allah yang akan mengubah ke kiblat. Kiblat yang sangat disukai oleh Nabi iaitu kiblat Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi, فَلَنْوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا. Pasti suatu hari, pasti kami akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu sukai itu. Sini Allah janji. Sini dia panggil janji tahwil kiblat. Allah kata, فَلَنْوَلِّيَنَّ. Pasti kami akan palingkan kamu kepada arah kiblat yang kamu suka, yang kamu setuju. Itu janji Allah. Kemudian fawali kedua, keputusan Allah. Dia satu janji, satu keputusan. Janji nak paling kiblat. Kemudian arah supaya palingkan kiblat. Dalam riwayat tafsir, arahan paling kiblat ini dalam salat, dalam waktu sembahyang. Dalam waktu sembahyang. Jadi sembahyang 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi menghadap ke Baitullah. Ada ulama kata sembahyang itu sembahyang asar. Walaupun begitu berlaku perselisihan di segi waktu sembahyang mana. Tapi berlakunya perubahan kiblat dalam solat. Dalam solat. Mula-mula dua hadap ke Baitul Maqdis. Dalam keadaan sembahyang itu Allah arahkan supaya tukar. Maka dalam masa itulah Nabi tukar daripada belakang kepada depan. Jadi ini ayat arahan. Setelah dijanjikan untuk dipalingkan kiblat, Allah Ta'ala beritahu fawalli, maka palingkanlah wajah kamu syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram yang ada dalam tu kiblat. Jadi sebab apa? Sebab masjid haram dia tidak ada dinding arah kiblat. Dia di tengah. Semua dinding itu di punggung kita. Semua tertumpu ke di tengah. Dia tidak ada masjid seumpama itu satu dunia pun. Jadi hadap ke masjid haram adalah hadap di tengah-tengah. Dalam tu ada Kaabah. Orang utara pun hadap ke Kaabah. Orang selatan pun hadap ke Kaabah. Timur hadap ke Kaabah. Barat hadap ke Kaabah. Maknanya semua hadap ke satu tempat. Dia salah satunya masjid yang hadap di tengah. Lain daripada Baitullah, semua hadap di dinding. Hadap ke arah Kaabah. Jadi fawalli wajhaka, maka palinglah muka kamu ke arah Masjid Haram yang ada dalam tu Kaabah. Wa haitsu ma kuntum, di mana saja kamu berada, hatta kamu berada di Baitul Maqdis pun,
Hatta kamu berada dalam masjid Baitul Maqdis pun kamu kena hadap ke Baitullah. Wa haitsuma kuntum, maknanya bukan saja kamu duduk di sini di Madinah, di mana saja kamu berada. Hatta kamu berada dalam masjid Baitul Maqdis pun sembahyang kamu hendaklah ke arah Baitullah. Jadi wa haitsuma kuntum, di mana saja kamu berada, fawallu, maka kamu semua termasuk umat. Tadi fawali sirah fardin, makna pada satu orang atau Nabi. Sini termasuk sekali dengan umat. Fawallu, maka kamu semua Nabi dan umat, palingkanlah wujuhakum, muka-muka kamu, syatrahu, menghadap ke arahnya, ke arah Masjid Haram. Orang duduk dalam masjid, kiblat dianya ain Kaabah, betul-betul Kaabah. Orang duduk di luar masjid, kiblatnya masjid. Orang duduk jauh daripada masjid, kiblatnya kawasan Tanah Haram. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang ahlu kitab dulu, itu orang yang telah dibagi oleh Allah Ta'ala kitab dahulu, la ya'lamun, mereka pun yakin, annahul haqqu, perubahan kiblat ini memang ada, memang benar akan berlaku. Memang benar akan berlaku. Sini dhamir annahu, tafsir Nasafi kata kembali kepada tahwil kiblat. Mana sesungguhnya orang yang dibagi kepada mereka kitab pun, kalau mereka baca sungguh-sungguh kitab, sudah ada di sana pemberitahuan Nabi akhir zaman daripada Mekah dan akan pergi ke Madinah untuk satu tempoh dia menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dia akan menghadap ke Baitullah sehingga seterusnya. Jadi orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kitab, yakni Taurat dan Injil, la ya'lamu, mereka juga mengetahui sebenarnya annahu, perubahan kiblat itu adalah benar, min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Orang yang jujur, dia tengok bukti, dia mengakui bahawanya memang benar. Kalau seandainya Muhammad adalah Nabi yang benar, dia kena berubah 17 bulan Baitul Maqdis kiblat dia. Selepas itu, dia kena hadap semula ke Baitullah. Sebab ada pada kitab mereka. Mana kalaulah ulama Yahudi itu jujur atau ulama Nasara itu jujur, perkara ini sudah ada dalam kitab. Tidak ada pun patut dibangkitkan dalam perkara bertukar kiblat. Tapi kalaulah dia jenis orang degil, mari dalil banyak mana sekalipun, degil itu tidak boleh terima. Di sini Allah nak beritahu kedegilan dia tidak ada berhajat pada dalil. Jahil mungkin dia berhajat pada dengar dalil. Setelah dengar dalil dan faham dalil, tak boleh ikut juga, itu degil. Jika degil tidak ada dalil. Jadi Allah Ta'ala adakan ayat Zajrun, walain ataital ladzina utul kitaba, dan sekiranya kamu datang kepada ahlu kitab yang degil. Sekiranya kamu datangkan kepada ahlu kitab yang degil, yang tidak jujur, bikulli ayah, semua dalil, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan ikut juga kiblat kamu. Tak ikut bukan kerana tak ada dalil, tak ikut kerana degil. Dan wa ma anta bi'in qiblatahum, dan kamu memang tidak akan ikut kiblat mereka sebab bukan arahan Allah. Sebab bukan arahan Allah. Kamu tidak akan ikut kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, dan mereka sesama mereka pun masing-masing tidak ikut kiblat sesama mereka. Sama-sama mereka pun isu besar kiblat. Yahudi dia buat kiblat lain, Nasara dia kiblat lain, tidak ada pun masing-masing ikut buat yang berbeza pahaman. Oleh kerana itu, perkara agama tidak boleh tengok kepada kumpulan atau puak. Sebab kalau kita kata puak, dia sama-sama dia pun dia tak ikut satu sama lain. Oleh kerana itu, atas dasar puak ini tidak ada kepadanya penyelesaian. Jadi Allah Ta'ala beritahu sebagai zajrun kedua, wala ini taba'ta ahwa'ahum, sekiranya kamu ikut juga hawa nafsu mereka, seperti mereka nak supaya kamu ikut kiblat sama dengan mereka Baitul Maqdis, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada kamu ilmu yang merupakan ilmu qat'i, muktamad daripada Allah, hadap mesti ke Baitullah. Jadi kalau kamu tak hadap ke Baitullah, kamu dah hadap pada
Baitul Maqdis juga, itu adalah merupakan hadap ke Baitul Maqdis mengikut hawa nafsu mereka. Jadi jika kamu ikut hawa nafsu mereka, setelah datang kepada kamu wahai Muhammad ilmu yang qat'i, innaka, sesungguhnya kamu, idzan, kalau bertukar kiblat, laminal zalimin, daripada golongan yang zalim. Dituju kepada Nabi, kalau kamu ikut mereka, mana ikut nafsu mereka, hadap ke Baitul Maqdis, tidak hadap ke Baitullah, kamu masuk golongan zalim. Mereka bukan saja degil atas tajuk kiblat, mereka juga degil atas tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami bagi kepada mereka kitab sebelum, baik Yahudi atau Nasara. Ya'rifunahu, mereka kenal Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Sebab mereka kenal anak mereka tidak seperti mana anak mereka kenal mereka. Ayah kenal anak, dia kenal pada masa kecil pun dia tahu macam mana perangai budak ni, macam mana sifat dia, sampai pakaian pun dia tahu. Sehinggalah budak ni membesar dan menjadi orang tua. Tapi anak dia tahu-tahu ayah dia sudah tua. Dia tak pernah tahu pun ayah dia masa kecil, sebab dia lahir selepas pada itu. Jadi ayah dengan anak, ayah lebih kenal anak berbanding anak kenal ayah. Jadi Allah nak beritahu kepada kita semua, ahlu kitab ni kenal Nabi, memang Nabi akhir zaman sungguh, sebagaimana mereka kenal anak mereka. Mereka kenal anak mereka, makna kenal yang sangat-sangat jelas. Cuma wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haq, cuma sesungguhnya ada satu puak daripada mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, hal kadang mereka pun tahu ini adalah benar, Nabi akhir zaman, ada segala-gala ketandaan dalam kitab kita. Cuma dia sengaja menyembunyikan. Allah kata, wa inna fariqam minhum, sesungguhnya ada satu puak yang di kalangan mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu, dan mereka tahu. Oleh kerana itu, perkara yang diberitahu oleh Allah Ta'ala semua adalah benar lagi sabit. Huwal haq, sini muqaddar, mubtada'nya huwal haq. Nabi itu adalah benar. Min rabbika, daripada Tuhan kamu, daripada pilihan Tuhan kamu. Atau terjemah satu lagi, kiblat Kaabah adalah kiblat akhir zaman, adalah benar daripada arahan Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu terjadi daripada golongan yang masih meragui. Masih meragui. Ayat seterusnya, hikmah. Kenapa berbeza kiblat? Sebab Allah Ta'ala nak uji manusia, adakah manusia ikut arahan Allah atau ikut nafsu dan perasaan mereka semata-mata. Jadi walikullin, sini tanwin iwak bagi kalimah. Walikulli ummatin nasab. Walikulli ummati, setiap umat, wijhatun, ada arah kiblat masing-masing. Setiap umat dia ada arah kiblat masing-masing, mengikut arahan Allah kepada umat itu. Jadi umat akhir zaman, kiblat dia Baitullah. Kiblat umat lain, ada arahan Allah sebelum ini kepada ke arah lain. Jadi walikulli ummatin, asalnya bagi setiap umat ada wijhatun, arah kiblat masing-masing. Huwa muwalliha, yang dia akan menghadap ke arahnya semasa melakukan ibadat. Tidak ada kepentingan kiblat mana-mana, kerana ia arahan Allah belaka. Yang pentingnya fastabiqul khairat, kamu semua berlomba-lomba lah dalam menghimpunkan kebajikan. Itu yang penting. Kiblat tidak penting sangat. Kalau kamu Yahudi atau Nasara, sudah ada daripada arahan Allah kiblat untuk kamu. Yang pentingnya kamu lakukan banyak ibadat ke arah kiblat itu. Jadi fastabiqul khairat, maka kamu semua adalah berlomba-lomba melakukan kebajikan banyak-banyak. Sebab itulah yang dituntut daripada kamu. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, di mana saja kamu berada, Allah Ta'ala akan himpunkan kamu semua sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Ayat-ayat sebelum berkisah mengenai adab kiblat semasa bermukim. Ayat ni pula hadap kiblat semasa musafir.
Jadi arahan Allah semasa bermukim juga satu arahan. Arahan kepada Nabi secara khusus, arahan kepada Nabi dan umatnya. Sebelum ni cara bermukim masa duduk tempat masing-masing. Ayat yang kita nak baca ni arahan Allah supaya hadap juga kiblat walaupun musafir. Jadi wa min haythu kharajta, dan daripada tempat mana kamu keluar dalam musafir, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajah kamu dalam melakukan ibadat solat ke arah masjid haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, sesungguhnya hukum menghadap kiblat itu adalah benar daripada Tuhan kamu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Taala tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu lakukan untuk Dia balas. Oleh kerana arahan kiblat ini penting, sebab ia satu perkara yang dikira pada segi zahirnya seumpama patung berhala. Jadi salah satu perkara yang kita ada bukti ialah kita hadap ke Baitullah. Pertama, kita tidak ada perasaan apa-apa pun kepada Baitullah itu. Hanya kerana Allah Ta'ala arahkan. Jadi kalaulah satu orang tu berasa apa-apa luar biasa pada Kaabah, memang kufur. Tak dinafikan lagi. Kalaulah Kaabah boleh memberi manfaat dan mudarat, maka ia adalah suatu perkara yang dikira kufur. Jadi umat Islam diajar hadap ke Kaabah daripada arahan Allah. Jadi kita hadap ke Kaabah atas arahan. Bukan kita sembah dia. Atas arahan Allah yang mengarahkan kita menghadap dia. Dengan tidak ada apa-apa pun dalam hati kita perasaan pada Kaabah di segi keistimewaan, mudarat dan manfaat. Begitu juga kucuk Hajarul Aswad. Dan Umar radhiyallahu anhu kata semasa sebelum dia kucuk, dia kata kalau aku tidak tengok Nabi aku kucuk kamu, aku takkan kucuk. Jadi semata-mata perbuatan ini dibuat atas dasar ikut Nabi. Begitu juga di sini. Jadi oleh kerana Allah telah arahkan kepada umat Nabi dan umat dia menghadap ke Baitullah, maka atas arahan Allah kita hadap. Kalau tidak, kita tak akan hadap ke mana-mana. Bahkan kita akan ikut apa yang diarahkan. Jadi kalau orang lain tanya, kenapa hadap ke Baitullah? Allah arah. Itu saja jawapan kita. Dalam ayat ni ada. Kita ikut arahan Allah. Dia bagi kepada kita hadap ke Baitullah, kita akan hadap ke Baitullah. Jadi dalam hati kita tidak ada perasaan sesuatu pada Kaabah, dan kita ikut atas dasar arahan Allah. Berlainan dengan mereka yang seru selain pada Allah dan menghadap ke patung, kerana patung adalah merupakan ramzun, suatu alamat kepada selain pada Allah yang dia seru. Dan kedua, tidak ada arahan daripada Allah untuk menghadap ke patung. Dia hadap tu atas dasar dia nak sendiri. Patung tu dia reka sendiri, dia pun hadap sendiri. Tidak ada arah. Itu tak sama. Patung ramzun, maknanya patung merupakan isyarat kepada patung tu sendiri, isyarat kepada yang tak nampak. Siapa yang tak nampak? Bukan Allah. Wakil Allah. Yang kedua, tiada arahan daripada Allah untuk menghadap padanya. Tidak ada arahan daripada Allah untuk menghadap padanya. Jadi Allah akan beritahu untuk Nabi, Allah kata dalam masa musafir pun kamu kena hadap ke Baitullah. Untuk umat, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di waktu kamu berada dan keluar daripada mana-mana pun dalam musafir kamu hendaklah hadap ke arah Masjid Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan umat kamu juga di mana saja mereka berada. Untuk umat di mana saja kamu berada, fawallu, maka kamu semua wahai umat hadapkanlah muka kamu syatrah ke arahnya, ke arah Baitullah. Semua arahan ini merupakan wahyu yang tegas daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada akal manusia. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, supaya manusia tidak ada alasan kepada kamu apabila kamu tidak ikut kiblat Allah. Li'alla sini supaya manusia tidak ada lagi alasan
untuk membatalkan ataupun untuk menyalahkan kamu. Sebab mereka tahu sebenarnya arahan kiblat ini daripada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Illa alladhina zalamu minhum, kecuali mereka yang zalim kerana ada sifat degil di kalangan orang kafir. Jadi al-mu'aniduna minhum dalam pada tafsir Nasyafi, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka yang sentiasa menuduh tak betul walaupun penuh dengan bukti dan dalil. Maka fala takhshawhum, maka kamu jangan takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kepada aku sahaja. Wa li utimma ni'mati 'alaikum, dan supaya aku dapat sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Di antara kesempurnaan nikmat ialah dipimpin manusia akhir zaman kepada satu kiblat. Supaya aku dapat sempurnakan nikmatku kepada kamu, iaitu dipimpin, iaitu dibagi taufik dan hidayah untuk umat akhir zaman menghadap kepada kiblat Kaabah, seperti mana yang disebut oleh tafsir Qurtubi. Wala'allakum tahtadun, dan kamu sentiasa, mudah-mudahan kamu sentiasa akan terpimpin ataupun kamu sentiasa akan mengikut petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaf sini kaf tasbih. Sebagaimana kami menyempurnakan untuk kamu umat akhir zaman dengan diberi kiblat Kaabah. Sebagaimana bagi penyempurnaan untuk ibadat umat akhir zaman diarahkan kepada mereka hadap ke Baitullah, maka begitu juga kami telah memilih kamu. Kami telah memilih di kalangan kamu satu orang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minkum, di kalangan kamu manusia, tidak mereka, untuk menjadi rasul bagi umat akhir zaman. Dan tugas rasul yang diberitahu dalam ayat ini tidak sama seperti mana doa Nabi Ibrahim, iaitu ditakhirkan ta'limul kitab. Ditakhirkan ta'limul kitab. Manakala doa Nabi Ibrahim ditakhirkan tazkiyah. Itu saja beza. Sini Rasul yatlu alaikum ayatina, dia akan membaca kepada kamu ayat-ayat dan bukti daripada kami. Wa yuzakkikum, dan dia akan bersihkan kamu daripada dosa dan syirik. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan Rasul itu akan mengajar kamu kitab dan sunnah, kitab dan hikmah. Dan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu, dan dia akan mengajar kamu sesuatu yang kamu tidak tahu kecuali melalui perantaraan wahyu. Dia akan ajar kepada kamu sesuatu yang kamu tidak tahu kecuali jika ada maklumat itu daripada wahyu. Setelah diberitahu wa yuzakkikum, supaya Nabi itu mentazkiyahkan kamu, itu menyucikan kamu di segi akidahnya ataupun di segi amalnya ataupun akhlaknya. Dalam tafsir Jalalain, tazkiyah sini maknanya menyucikan daripada syirik, itu menyucikan akidah. Sebahagian ulama berkata tidak sekadar akidah, bahkan akhlak. Jadi menyucikan kamu baik di segi akidah supaya bersih daripada syirik, baik di segi akhlak dan budi pekerti supaya bersih daripada segala tabiat-tabiat dan perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi apabila sebut kata tazkiyah, maka Allah Ta'ala adakan beberapa jumlah ayat yang merupakan asas dan teras tazkiyah. Yang merupakan asas dan teras tazkiyah. Ada 5 perkara. Pertama, mengingati Allah Ta'ala. Jadi fadhkuruni azkurkum, maka kamu semua ingatlah akan aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Dan dia sebesar-besar zikir. Sebesar-besar kelebihan yang ada pada zikir, Allah ingat kepada manusia yang berzikir. Jadi pertama sekali tazkiyah adalah sentiasa ingat Allah. Jadi fadhkuruni azkurkum, maka kamu semua hendaklah mengingatiku, dan saya aku akan mengingati kamu. Jadi kelebihan paling besar zikir, Allah ingat pada dia. Selepas tu washkuruni, bersyukur. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dengan melakukan taat. Hendaklah kamu semua bersyukur kepadaku dengan melakukan taat. Yakni semua amalan taat, baik fardu, baik sunat, merupakan tanda syukur hamba kepada Allah. Semua amalan fardu atau sunat
merupakan tanda bersyukur kepada Allah. Jadi Allah kata washkuruni, hendaklah kamu semua bersyukur kepadaku, yang dengan melakukan amalan ibadat atau taat. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kamu kufur. Dua, mana zikir sudah ada, syukur juga sudah ada. Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada manusia supaya sabar. Sebab dalam taat ini dituntutnya sifat sabar. Tak mungkin seseorang itu dapat melakukan taat dengan baik dan sempurna tanpa sabar apabila adanya ujian dan cobaan. Jadi Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai yang telah beriman, mintalah bantuan kepada Allah dengan sifat sabar. Jadi sifat yang ketiga adalah sifat sabar. Setelah melakukan taat, wahai yang telah beriman, mintalah bantuan kepada Allah, tapi dengan perantaraan sifat sabar. Dan sabar ini datang daripada taat. Setelah melakukan taat, sabar hanya dikira baik sabar apabila dibuat atas rasa ketaatan kepada Allah. Sebab orang kafir, orang syirik pada Allah, dia pun reti sabar, tapi bukan sabar atas rasa taat. Bukan sabar atas rasa taat. Sabar yang dikehendaki, yang ada pujian, yang ada pahala, sabar dalam taat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai yang telah beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan sifat sabar dalam melakukan taat. Yang kedua, wassalati, dengan doa. Sembahyang merupakan suatu amalan yang ada padanya doa. Jadi sabar salah satunya, yang kedua doa. Jadi 4 perkara: zikir, syukur, sabar dan doa. Jadi mintalah pertolongan dengan cara sabar dalam taat dan doa melalui solat. Doa melalui solat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan golongan sabar untuk memberi kepada mereka bantuan dan pertolongan bila-bila masa. Oleh kerana sabar ini perkara yang besar, lalu Allah Ta'ala beritahu sabar, paling besar sabar adalah kematian. Paling besar sabar dalam masa kematian. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Jangan pula kamu kata kepada orang yang terbunuh syahid di jalan Allah mati biasa. Jangan kata orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala sebagai mati. Balhum ahya, sini hum muqaddar. Bahkan mereka hidup. Cuma hidup alam barzakh. Hidup barzakh. Walakin la tash'urun. Oleh kerana hidup barzakh, kamu tak tahu. Jadi maknanya, jangan kamu anggap orang yang mati syahid jalan Allah Ta'ala ni hilang terus. Tiada apa-apa. Sebab di jasadnya begitulah. Tiada apa-apa. Sebenarnya dia tidak mati terus. Dia hanya berpindah alam. Dia berpindah alam. Dia duduk di alam lain, alam barzakh. Jadi mereka sebenarnya hidup alam barzakh. Walakin la tash'urun, akan kamu tidak menyadari. Dan ayat seperti ini kita akan jumpa lagi dalam surah lain. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sabar satu lagi, itu sabar yang Allah Ta'ala uji hamba dalam suasana hidup dia hari-hari. Wala nabluwannakum bisyai'in, pasti kami akan uji kamu dengan ujian biasa. Tadi ujian kematian, ini ujian biasa. Pasti kami akan uji kamu bisyai'in, sedikit sebanyak. Minal khawfi, ada ujian di segi ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan daripada harta dan jiwa, wa thamarat, dan kekurangan daripada buah-buahan, tanaman. Ini adalah ujian-ujian biasa yang Allah Ta'ala adakan sebagai ujian untuk melihat kesabaran hamba. Jadi oleh kerana itu, wabashiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada mereka yang boleh sabar kepada ujian-ujian yang diberitahu tadi. Sabar macam mana? Sabar adalah tidak merungut kepada makhluk. Apa-apa ujian yang diuji oleh Allah pencipta makhluk. Beritahu pada Allah tak apa, beritahu pada pencipta makhluk tak apa dengan sembahyang dan doa. Tapi beritahu kepada hamba Allah, kepada orang yang tak sepatut beritahu, tidak boleh.
Tidak dinafikan apabila satu orang tu ditimpa musibah, dia boleh beritahu kepada orang patut beritahu dan tidak dikira melanggari sabar. Dia boleh beritahu kepada polis, dia boleh beritahu kepada dari segi apa-apa yang ada hubungan kait dengan keperluan pertolongan, kita boleh beritahu. Dia tidak bercanggah dengan tuntutan sabar. Yang dia kena kita boleh beritahu, orang tak patut tahu. Semua orang dia beritahu, saya ada masalah tu, dia beritahu pada ni, saya ada masalah. Jadi masalah-masalah yang dia beritahu pada makhluk yang bukan orang tu boleh selesaikan masalah dia, itu dia panggil tidak sabar. Namanya dalam bahasa Arab jaz'un, gelisah dan tidak sabar. Jadi Allah beritahu, berilah berita gembira kepada golongan sabar. Di antara sifatnya ialah alladzina idza asabatuhum musibatun, orang yang apabila ditimpa ke atas mereka itu musibah, baik musibah badan dia sendiri, baik musibah kematian, baik musibah di segi harta benda, baik musibah di segi kedudukan. Qalu, mereka berkata dalam hati mereka sebagai tuntutan wajib, inna lillah. Ada berarti mereka kata inna lillah, kita semua adalah kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua kepada Allah lah semua dikembalikan. Dan ucap inna lillah dengan lidah adalah sunat. Jadi kita kena yakin kita ni adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dia ucap begini dengan lidah dikira amalan sunat. Ini adalah merupakan salah satu perkara yang dikira apabila dapat dilakukan, maka orang itu dikira orang yang sabar. Sekiranya ini perbuatan dan cara mereka menghadapi musibah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka yang bersifat seperti tadilah, alaihim ke atas mereka itu salawatun min rabbihim, keampunan daripada Tuhan mereka. Orang seperti ini Allah akan bagi keampunan. Mana di sebalik sabar ada keampunan. Di sebalik sabar ada keampunan. Ada sebagian ulama menterjemahkan salawat di sini dengan makna ucapan tahniah. Orang-orang yang bersifat seperti tadi, ke atas mereka itu ada ucapan tahniah daripada Allah Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan ada rahmat yang besar diberi kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka yang bersifat seperti itulah orang yang dikira terpimpin di atas jalan benar semasa di dunia ini. Dikira orang terpimpin di atas jalan benar semasa dunia ini. Jadi empat tadi merupakan empat tadi dikirakan salah satu bahagian daripada tazkiyah ataupun tahzibun nafs. Yang kelima adalah ta'zim. Ta'zim sya'airullah. Ada rasa hormat, ada rasa mengagungkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala jadikan sebagai lambang agama. Rasa hormat dan rasa mengagungkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala pilih atau telah tetapkan dia sebagai sesuatu yang mulia dalam agama. Contohnya seperti tanah haram. Jaga tanah haram, nak masuk dia kena ada syarat-syarat tertentu dalam ihram dan sebagainya. Dan juga apa-apa saja amalan-amalan yang Allah Ta'ala syariatkan seperti haji, seperti umrah. Dan di mana-mana saja yang mana manusia dapati di situ adalah lambang agama Allah, seperti masjid, seperti pusat-pusat yang mengajar padanya wahyu, seperti guru-guru yang mengajar wahyu, seperti pelajar-pelajar yang belajar wahyu. Semua ini dipanggil syairullah, alamat dan lambang agama Allah. Jadi ta'zim, memulia dan menghormati alamat memulia dan mentazim alamat kebesaran dan keagungan agama Allah Ta'ala, termasuk daripada tazkiyah. Termasuk daripada tazkiyah. Di sini Allah beritahu, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, walaupun dia dua bukit, dia min sya'airillah. Dia di antara tanda-tanda yang Allah tetapkan sebagai agama. Tanda-tanda yang Allah Ta'ala tetapkan amalan di situ sebagai amalan agama. Maka faman hajjal baita,
siapa dia datang ke Baitullah untuk buat haji pada musim haji, awi'tamara ataupun datang ke Baitullah untuk buat umrah, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, maka tidak ada salah kepadanya untuk melakukan tawaf bersa'i di antara Safa Marwah. Sebab Safa Marwah dia bukan ulang-alik, dia memang pusingan. Pusingan memanjang. Sebab itulah kalau kita berjalan di jalan yang sama tak jadi, dia kena pusing juga. Jalan satu, jalan kedua. Jadi pusingan. Cuma pusingan memanjang. Sebab tu di sini yatawafa. Jika dia pergi ke Mekah untuk buat haji atau buat umrah, maka tidak salah dia melakukan sa'i 7 kali di antara Safa Marwah. Sebab ia adalah merupakan lambang agama Allah. Cuma soalannya, kenapa dibenarkan untuk melakukan Safa Marwah sedangkan di situ ada patung berhala? Ada satu patung di Bukit Safa Isaf dan di Bukit Marwah Na'ilah. Dalam kitab tafsir kata dia adalah satu batu yang pernah berlaku satu masa, dua orang manusia datang untuk melakukan zina di dalam Kaabah. Lalu Allah Ta'ala atas niat buruk dia itu telah jadikannya batu. Dan mula-mula batu ni disandar di Baitullah sebagai pengajaran. Lama-kelamaan mereka kata, kalau sandar di sini menyusahkan laluan untuk tawaf. Lalu mereka bawa letak di Bukit Safa 1 dan di Bukit Marwah 1. Dengan maksud asalnya untuk ambil peringatan. Mari di tanah haram, jangan sekali-kali niat tak baik. Mari di tanah haram, jangan sekali-kali melakukan perkara yang tak baik. Nanti akan jadi batu. Setelah lama masa berlalu, ada generasi baru, dia tengok rupa-rupanya, kata mereka, haji-haji ini adalah suatu perkara apabila kita mari sini, selama mana tak sentuh berat batu ini, tak sah haji. Jadi berlakunya perubahan atas dasar tidak ada ilmu dan tidak ada pemaklumat. Dan ia adalah merupakan suatu amalan yang niatnya baik tapi membawa kepada fahaman yang salah. Walaupun dia sandar dulu atas dasar niat baik, tapi oleh kerana bukan daripada ajaran wahyu, lama-lama daripada itulah berlakunya syirik pada Allah. Jadi sehingga orang kemudian hari kata kalau nak buat haji atau nak buat umrah, selama mana tak sentuh dua batu ni, haji dan umrah mereka tidak sah. Dan ia merupakan syirik kepada Allah. Jadi apabila datang Islam yang mengajar tauhid yang tulen ni, jadi perkara batu patung dua-dua tempat ini dikira sangat-sangat bahaya. Jadi Allah arahkan supaya melakukan sa'i bukan kerana patung. Patung ni baru berlaku. Sa'i ni zaman Nabi Ibrahim lagi sudah ada. Jadi patung ni baru berlaku. Perkara bid'ah yang baru diletakkan di sini dengan niat baik, tapi asasnya patung tu dipuja. Jadi buang patung tu. Asalnya sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah merupakan amalan yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim. Satu masa dahulu Allah suka kepada cara dia tidak mengeluh kepada makhluk di atas apa yang berlaku, maka perkara itu hendaklah ditiru oleh semua manusia yang lain. Jadi Allah Ta'ala beritahu sini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Asalnya Bukit Safa Marwah ini dia tidak ada patung. Dia adalah lambang agama Allah, lambang orang taat kepada Allah. Maka siapa dia buat haji atau buat umrah, tidak ada kesalahan untuk dia melakukan tawaf sa'i di antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, dan siapa saja yang ingin melakukan dan siapa saja yang ingin menambahkan amalan baik, siapa saja yang ingin menambahkan tatawwa' ini, menambahkan amalan baik, fa innallaha syakirun alim, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan menghargai amalan baiknya untuk dibalas. Banyak mana sekalipun Allah akan menghargai amalan baiknya untuk dibalas dan diberi pahala. Alimun, maha mengetahui. Maha mengetahui amalan itu dibuat kerana Allah semata-mata atau dicampur dengan benda-benda dan perkara lain. Ayat seterusnya zajrun dan takhwif ukhra. Agama apabila kita sembunyikan, kebenaran apabila disembunyikan, ganti kebenaran ini batil akan hidup. Itu masalah dia. Sebab telah menyembunyikan kebenaran dilaknat. Menyebar kebenaran diberkah, diberi berkah. Nabi doa kepada orang menyebarkan hadis yang dia dengar daripada Nabi,
Nabi doa keberkatan pada orang itu. Sebab menyebarkan kebenaran akan hidup kebenaran. Manakala menyembunyikan kebenaran, menyebabkan dia dilaknat kerana dengan sebab disembunyikan kebenaran, ganti kebenaran akan zahir. Batil, kebatilan akan zahir. Kurang kerana sembunyikan kebenaran, maka batil akan zahir. Tutup lampu, gelap akan mari. Tutup lampu ni, dengan sendiri gelap akan mari. Jadi oleh kerana itu, siapa-siapa yang ada lampu, dia kena nyalakan. Gelap akan hilang. Oleh kerana itulah, teguran kepada mereka yang ada maklumat agama, jangan sembunyikan. Kerana dengan cara sembunyi itu, batil akan wujud. Dan batil jangan sebut. Kerana apabila disebut batil, seperti mana disebarkannya. Apabila batil disebut, orang tu sebut batil, orang ni sebut batil, lama-lama dengan sebutan itulah tersebar. Dengan sebutan batil itu tersebar. Jadi batil hendaklah disembunyikan dengan tidak disebut. Hak, wahyu hendaklah dizahirkan dengan cara disebut, diberitahu. Jadi Allah Ta'ala beritahu kat sini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, bahawa mereka yang menyembunyikan wahyu yang kami telah turunkan. Wahyu tu minal bayinat, daripada bukti-bukti yang jelas. Dia sendiri adalah bukti Allah. Dia adalah dalil Allah yang jelas. Wal huda, dan dia ada kemampuan apabila bukti itu diamal, akan dipelajari, dia akan bagi hidayah, akan bagi petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskannya dengan cara turunkannya untuk seluruh manusia. Mana kami turunkannya supaya wahyu itu dijelaskan kepada seluruh manusia, tak kira siapa. Fil kitab dengan makna lengkap. Lengkap. Ulaika, orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan Allah, yang boleh memberi hidayah kepada orang belajar, yang boleh memberi kesan hidayah kepada orang mendengar. Setelah kami turunkannya, kami jelaskannya untuk manusia semua sekali dengar dan tahu. Kalau dia sembunyikan juga, orang yang bersifat seperti itu, menyembunyikan ilmu, yal'anuhumullah, Allah pasti akan melaknatkannya. Bukan saja Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan melaknatnya golongan lain, termasuk jin akan melaknatinya, termasuk manusia akan melaknatinya, dan termasuk malaikat akan melaknatinya. Jadi golongan yang lain, dia kalangan makhluk-makhluk, akan melaknati orang yang menyembunyikan ilmu Allah. Illa alladhina tabu, kecuali orang yang menyembunyikan tadi bertaubat, menyesal dengan cara dia sedar maksudnya menyembunyikan ilmu adalah suatu perkara yang mendatangkan laknat besar, lalu dia bertaubat. Wa aslahu, dan dia perbaiki ilmu-ilmu yang dia pernah sembunyikan dengan cara dia ajar balik, dia beritahu. Wa bayyanu, yakni dia menjelaskan, itu man islah. Bertaubat dan mengislahkan amal dia, caranya wa bayyanu, mereka menjelaskan semula ilmu dia simpan, ilmu yang dia sembunyi. Maknanya selama mana tak mengajar, selama mana tak beritahu, selama mana tak sebar, dia tetap dikira menyembunyi. Jadi bertaubat daripada menyembunyikan itu dengan cara menyampaikan, dengan cara mengajar. Illa alladhina tabu wa aslahu, yakni wa bayyanu, wa tafsirnya yakni wa bayyanu. Kalaulah mereka menjelaskan ilmu itu semula kepada manusia, ulaika atubu alaihim, orang bersifat seperti itu, aku akan terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Innal ladzina kafaru, di sini Allah Taala beritahu sebagai takhwif ukhrawi, mereka-mereka yang tidak dapat maklumat agama atau degil untuk mengikuti wahyu yang disampaikan oleh Nabi ataupun orang beriman, lama-lama dia bukan saja deraka, bahkan mereka akan kufur dan mati dalam keadaan kafir. Jadi Allah Ta'ala beritahu sebagai takhwif ukhrawi, innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang ingkar. Ingkar ni berterusan. Wa matu, dan matilah mereka itu wahum kuffar, hal keadaan mereka juga masih ingkar. Ulaika alaihim la'natullah, orang mati dalam keadaan kafir, kata mereka itu laknat Allah.
Bukan saja Allah Ta'ala, wal malaikati, dan para malaikat seluruhnya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, berkekalahlah mereka itu di dalam laknat. La yukhaffafu anhumul adab, tidak akan diringankan sedikit pun azab ke atas mereka. La yukhaffafu anhumul adab wala hum yanzurun, dan mereka tidak akan lagi diberi tangguh, diberi peluang. Ayat seterusnya merupakan i'adah dakwah surah. Selepas pada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, yang kita baca dulu, ini pengulangan pertama dia. Pengulangan pertama seruan tauhid. Kita akan sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rashidin. Sallallahu